Hai, selamat datang ke channel Cikgu Su. Jangan lupa tekan butang like, kemudian subscribe, komen dan share bersama rakan-rakan. Selamat belajar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kemahiran pada minggu ini adalah mengenal pasti sistem 12 jam dan 24 jam. Kita mulakan dengan sistem 12 jam. Okey. Yang kita tahu, kita bermula dengan 12 tengah malam. 12 malam ni sedang tidur. Kemudian kita mula dengan pagi dan pagi. Apabila kita sebut tentang pagi, murid-murid perlu tulis dengan AM. Maknanya bermula dengan pagi. AM. Kemudian kita masuk tengah hari, PM. Dan kita masuk jam 1 PM. Kenapa kita sebut PM? Apabila waktu tersebut sudah berubah kepada petang. Iaitu ini adalah petang, PM dan malam. Dia akan bertemu semula 12 AM. Iaitu ulang balik semula waktu yang dalam kehidupan kita seharian lah. Jadi murid-murid senang untuk faham. Okey. Kita masuk macam mana untuk mengenal sistem 24 jam. Okey. Untuk AM. Okey, apabila kita sebut AM, dia ada 3 syarat. Yang pertama, salin semula. Iaitu tidak perlu tambah, tidak perlu buat apa-apa, cuma salin sahaja. Maklumat di AM tukar pada PM. Kemudian yang kedua, tanpa titik, maksudnya ialah tiada titik, buang titik di sini. Okey, yang ketiga ada 4 digit. Okey. Cara yang pertama, kita mula dengan 1 AM. 1 AM, apabila kita nak tulis sistem 24 jam, caranya adalah jam. Okey, mengikut soalan. Contohnya soalan pertama. 1 AM tukar kepada sistem 24 jam. Salin sahaja. Maknanya di sini 1 sifar-sifar. Kita perlu 1 sifar-sifar, tapi buang titik. Okey, kita buang titik dan ada 4 digit. Maknanya 1 sifar-sifar hanya ada 3 digit. Jadi kita tambah sifar. 1 sifar-sifar. Okey. Sebagai contoh, jam 3 AM tukar pada sistem 24 jam. Cara menulisnya sama, jam ada 4 digit, jadi kita letak sifar, 3 sifar-sifar. Sebagai contoh lain, contohnya jam 5.35 AM. Bagaimana kita nak tulis? Sama caranya, jam salin sahaja 5.35 AM. 5.35 AM adalah 5.35. Okey, tapi adakah mencukupi 4 digit? 4 digit tak cukup. Jadi kita tambah sifar di depannya. Jadi jam 5.35. Okey, untuk sistem 24 jam 12 AM. 12 AM, bila kita tukar, dia akan sama. Jadi 12 dan 12. Apa perbezaannya? Okey, perbezaannya adalah bila waktu tengah malam, iaitu AM, kita jadikan dia jam sifar, 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 sifar. Itu bermaksud jam sifar ni adalah tengah malam. Okey. Apabila kita sebut PM, PM adalah waktu petang selepas pagi. Kita mulakan kehidupan dengan pagi. Apabila bermula dengan pagi, kita akan masuk petang di kemudian hari. Jadi, cara sebutannya adalah 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan 24. Okey. Untuk PM, kita ada 3 juga rumus. Rumus yang pertama, kita tidak boleh salin semula, tetapi tambah 12. Okey, yang kedua sama, iaitu tanpa titik. Yang ketiga sama, iaitu 4 digit. Okey, kita mulakan dengan sistem 24 jam yang ditukar daripada 2 PM. Okey, sebagai contoh, 2 PM tukar pada sistem 24 jam. Cara menulisnya sama, jam. Okey, 2 PM, kalau tak nak
ikut cara yang ni, murid-murid boleh tengok jam pada bilik peperiksaan masing-masing ataupun kelas masing-masing. Okey, di dalam kelas kita ada jam. Apabila kita ada jam, kita dah tahu pagi AM bila sambung je tak ada 12, tak ada 13. Okey, jadi kita sambung 12, 13, 14. Jadi 14 sifar. Okey, cara yang kedua tambah 12. 2 tambah dengan 12. Sama juga sifar 14. Kadang-kadang murid terlupa nak tambah atau tolak. Jadi cara yang paling mudah ialah apabila petang mesti teruskan daripada 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okey, begitu juga contoh berikutnya malam 9 PM, 9:30 PM. Cara menulis dalam sistem 24 jam adalah jam sifar 9:30. Okey, adakah jawapan ni benar? Okey, cara ni adalah salah. Ini rugi markah. Okey, tidak diterima. Okey, apabila kita sebut tentang PM, PM mesti tambah 12. Okey, kalau tak nak tambah, kira 1/1. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi jam 21:30. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk tajuk seterusnya, masa dan waktu, saya akan membuat ulang kaji tentang penambahan, penolakan, darab dan bahagi berdasarkan tahun 4 punya kemahiran. Okey, sebelum itu kita perlu tahu jam, hari, tahun, bulan. Sebagai contoh ya, satu hari bersamaan dengan 24 jam. Okey, ini kita kena tahu. Satu hari bersamaan dengan 24 jam. Okey, kita selesaikan dulu kat sini. 9 tambah 9 sama dengan 18. 28 jam. Kemudian 4 tambah 2, 6 hari. Dalam matematik atau dalam kehidupan seharian, jam hanya ada 24. Jadi jawapan ini tidak boleh diterima dalam soalan, dalam peperiksaan. Jadi bagaimana kita nak tukar 28 ni jadi pada hari? Kita balik kepada basic, iaitu satu hari bersama dengan 24. Jadi kita tolak 24. Okey, kita tolak 24. 8 tolak 4 sama dengan 4 dan 2 sifar. Berapa kali kita tolak dengan 24? Satu kali. Satu kali dia maksudnya 24 bersama satu hari. Yang satu hari ni kita bawa ke depan. Sebab satu bersamaan satu hari, kita bawa ke depan, dia akan jadi 7 hari. Jadi jawapannya adalah 7 hari 4 jam. Okey, begitu juga dengan operasi darab. 8 darab 2 sama dengan 16. 8 darab 10 sama dengan 80 tahun. Okey, dalam kalender bulan 12, dalam kalender kita tak ada 16. Kita hanya sampai 12. Jadi jawapan ini adalah bukan pengakhiran bagi sesuatu jawapan. Kita perlu tahu basic asas, iaitu 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Jadi inilah yang kita perlu tolakkan di sini. Okey, tolak dengan 12. 6 tolak 2 sama dengan 4. Okey, berapa kali kita tolak dengan 12? 12 bersamaan dengan 1 kali sahaja. Jadi 1 ni kita bawa ke depan. Jadi 81 tahun 4 bulan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seterusnya kita akan belajar mengenai tempoh masa. Tempoh masa adalah cara kita mencari berapa masa yang diperlukan untuk dia. Contohnya belajar makan. Contohnya dia makan pukul 8 dan habis pukul 8 20 minit. Jadi 20 minit adalah tempoh masa yang diperlukan untuk makan. Okey, contoh yang pertama. Dia
seseorang itu mula belajar pada pukul 9 pagi dan habis belajar, tamat belajar pada jam 11.25 pagi. Berapa masa yang diperlukan untuk dia belajar? Cara menulisnya adalah waktu akhir atau tamat tolak waktu mula. Okey, waktu akhir adalah 11.25. Okey, cara menulisnya, buat jadual. 11.25 ini adalah jam, ini adalah minit. Okey, 11.25 tolak 9, iaitu waktu mula. 5 tolak 2. 11 tolak 9, 2. Jadi masa yang waktu tempoh masa adalah 2 jam 20 minit. Kita tak boleh tulis sebagai 2:20 AM. Ni salah. Kenapa salah? Sebab soalan dia adalah tempoh masa. Tempoh masa perlu dijawab dalam jam dan minit. 2 jam 20 minit. Itu adalah tempoh masa yang diperlukan untuk belajar. Okey. Sebagai contoh yang kedua, mula bermain pada jam 4.35 petang dan dia pulang ke rumah jam 6.15 PM. Okey, cara menulisnya, formula dia ialah waktu akhir tolak waktu mula. Waktu akhir, dia dah pulang ke rumah, iaitu 6.15. Ini kolom jam, ini bahagian minit. Okey, tolak mula bermain, iaitu 4.35. Okey, di sini saya ingin menunjukkan cara menolak yang betul, iaitu 15 tak boleh tolak 35. Kita perlu, ini ialah bahagian minit, kita perlu pinjam dekat jam 1 jam. Kita pinjam 1 jam, bermakna tinggal 5 jam. 1 jam tadi kita bawa ke minit. 1 jam yang kita pinjam tadi bersamaan 60 minit. Ini bahagian jam. Bila kita pinjam 1 jam bawa ke minit, dia akan jadi 60. Okey, soalan ni bertukar. 60 tambah dengan soalan 60 tambah dengan soalan tadi ialah 75. Okey, yang ni kita potong. Kenapa saya suruh potong? Supaya tak keliru. Jadi jawapan kedua adalah 75. 75 ni kita baru boleh tolak. 5 tolak 5 sifar, 7 tolak 3 4 dan 5 tolak 4 1. Jadi tempoh dia bermain adalah 1 jam 40 minit. Okey. Yang ketiga, contoh yang ketiga berbeza dengan contoh yang pertama dan kedua. Okey. Kenapa saya kata berbeza? Dari Rawang, sebagai contoh, dari Rawang dia ingin balik kampung. Dari Rawang pada jam 10 AM pagi, tiba di kampung 3.30 PM. Apa perbezaan dia? Ialah waktu akhir tolak waktu awal, tapi waktu PM petang lebih kecil daripada waktu pagi. Sebagai contoh, 3.30 tolak 10. Ini sebagai contoh. Waktu kecil tak boleh waktu besar. Ini adalah nombor kecil, ini nombor besar. Kita tak boleh tolak. Jadi ini cara ni adalah salah. Kita perlu tukarkan semua ni kepada sistem 24 jam. Okey, 3.30 kita tukar pada sistem 24 jam adalah 15.30. Okey, 15.30. Barulah kita boleh tolak seperti biasa. Okey, 15.30 tolak 10. Okey, jam, minit. Kenapa 10 kita tak tukar? Sebab 10 ni adalah pagi. Okey, kita boleh tolak 3. 5 tolak sifar 5. Sifar. Jadi masa yang diambil untuk perjalanan pulang adalah 5.30
minit. Terima kasih kerana menonton. Semoga ilmu yang diberi mendapat manfaat buat kalian. Jangan lupa like, subscribe dan komen di bawah.